Subhanahu wa taala kerana Allah pilih kita untuk duduk dalam majlis ni. Dalam sekian ramai penduduk yang khususnya ada di Meru ni, bukan semua yang Allah Taala pilih. Tuan-tuan hadirin hadirat muka Allah Taala, kalau Allah Taala sudi nak pandang muka kita, Allah akan mudahkan urusan kita untuk kita datang ke masjid majlis ilmu, untuk datang ke masjid, untuk kita apa dia buat perkara kebaikan. Kalau Allah Taala sayang pada kita, tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan daripada pagi sampai ke malam, malam sampai ke pagi, kita hanya apa dia, kita akan dimudahkan untuk kita buat perkara kebaikan. Ramai di antara kita yang mereka boleh membaca Al-Quran, tapi kalau Allah Ta'ala tak sudi nak dengar suara-suara kita untuk baca Al-Quran, Allah akan beratkan untuk kita baca Al-Quran. Berabuk Al-Quran di rumah-rumah kita, tuan-tuan. Tapi kalau Allah Ta'ala nak hambanya membaca Al-Quran, maka Allah akan mudahkan dan memberi rasa seronok pada kita untuk membaca Al-Quran. Dan juga kalau Allah Ta'ala nak kebaikan dalam hidup kita, Allah akan memudahkan jalan-jalan kebaikan dalam hidup kita. Jadi alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita yang kita rasa ni dosa banyak, tapi Allah pilih kita, segan kita dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dengan jalan-jalan hidayah ini, insya-Allah. Hadirin hadirat muka Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada hari ini Allah Ta'ala telah pertemukan kita. InsyaAllah kita akan membicarakan kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Dan hari ini insyaAllah kita masuk bab yang menyatakan tentang cintakan kemegahan. Jadi sebelum itu sekelah untuk saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa saya bawa adalah selawat At-Tafrijiyah. Dan yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengan insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Hadirin hadirat muka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita selawat tadi Allah Ta'ala memudahkan urusan kita dan seterusnya, insya-Allah. InsyaAllah pada hari ini kita akan bincangkan berkenaan tentang bab yang menyatakan tentang cintakan kemegahan. Jadi cintakan kemegahan adalah punca kebinasaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilkad darul akhirah taj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardh wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Surah Al-Qasas ayat 83, yang bermaksud kebahagiaan di negeri akhirat itu kami sediakan bagi orang-orang yang tidak hendakkan ketinggian di muka bumi dan tidak mahukan berlakunya kerosakan. Akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirat yang ke Allah Subhanahu wa taala, cintakan kemegahan ini apa dia? Tuan pengarang kitab ni kata punca kepada kebinasaan. Yang dimasukkan dengan kemegahan ni apa? Maksudnya apa dia? Berbangga-bangga dengan apa dia?
dengan harta-harta dia. Kalau dalam hidup ni contohnya, kita bagi contoh yang mudah-mudah. Contohnya kita beli telefon. Kerja goreng pisang aja. Tapi nak pakai telefon apa? Yang canggih-canggih. Untuk apa dia? Untuk nak tunjuk kepada orang bahawa hebat. Kalau boleh, sentiasa nak bawa telefon tu bawa keluar nak tunjuk pada orang. Padahal cuma untuk apa dia? Reply WhatsApp je. Tapi oleh kerana dalam hidup ni, sentiasa nak hidup bermegah-megah. Menyebabkan apa dia? Menyebabkan Allah Ta'ala apa dia? Allah Ta'ala murka. Hadirin hadirat muka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya apa lagi? Orang yang suka dalam hidup dia nak rebut jawatan. Kalau boleh dari AJK, JKK, CEO, semua benda jawatan dia nak pegang. Untuk apa dia? Nak bermegah-megah. Sebab sekadar untuk bermegah-megah, bukan untuk menjalankan tugas dan amanah, tetapi nak menunjuk-nunjuk kepada apa dia? Kepada masyarakat bahawa dia ini adalah hebat. Hadirin hadirat muka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang inginkan ketinggian di dunia, dia akan apa dia? Mendapat kerendahan di hari akhirat. Hadirin hadirat muka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh yang lain apa dia? Anak-anak kita tuan-tuan, kita ada di antara kita yang tuitionkan anak-anak dia mahal. Nah ni sekarang musim SPM, SMA, dan baru-baru ni ada apa dia? PT3, UPSR dan sebagainya. Dia hantar anak dia pergi apa dia? Hantar anak dia pergi sekolah mahal ataupun pergi tuition mahal. Untuk apa dia? Bermegah-megah, berbangga bahawa anak dia hebat. Anak dia boleh berbahasa Inggeris. Anak dia boleh apa dia? Hebat. Tapi baca Quran ramai yang tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin hadirat muka Allah Ta'ala. Nak bermegahnya kita ni tuan-tuan, semata-mata apa dia? Kita kejut anak kita pukul 5 pagi, bukan untuk kejut bangun subuh, tetapi boleh dia pergi sekolah. Untuk apa dia? Untuk ibu ayah ni menghadiri hari yang dinamakan hari graduation. Hari yang mana hari penganugerahan yang di apa dia? Yang dianjurkan oleh manusia, yang dihadiri oleh sebahagian manusia, dan kita bangga hari tersebut apa dia? Anak-anak kita cemerlang. Tapi saya nak tanya kepada hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa ramai yang ibu ayah dia nak anak dia mendapat kemegahan dan anugerah yang mana dianjurkan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana dihadiri oleh seluruh penduduk langit dan di bumi, dan disaksikan oleh seluruh penduduk langit dan di bumi. Dan kemegahan tersebut bersifat selama-lamanya. Hadirin hadirat muka Allah Ta'ala, anak kita kan kalau dapat sebelah A, meninggal dia. Habis apa dia? Kemegahan-kemegahan tersebut. Tapi kalau ada anak tuan-tuan, yang tuan-tuan hantar pergi apa dia? Pergi sekolah-sekolah tahfiz menghafaz Al-Quran. Tuan-tuan, anak tuan-tuan besok Allah sendiri akan anugerahkan apa dia? Mahkota yang lebih bercahaya daripada apa dia? Sinaran-sinaran yang masuk ke rumah tuan-tuan. Yang mana ibu ayahnya juga tuan-tuan layak dipakaikan mahkota-mahkota tersebut. Ustaz-ustaz yang apa dia? Yang memberi kemudahan, yang ajar, yang pimpin anak tuan-tuan pun akan mendapat mahkota tersebut. Seterusnya, anak tersebut layak untuk apa dia? Bawa family-family dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi saya nak tanya berapa ramai mak ayah yang mana dia berfikiran bukan hanya anak dia perlu selamat di dunia, tetapi juga perlu selamat di akhirat. Ramai kan mak ayah yang, oh ni aku dah sekolahkan anak aku ni, besok nanti dia dah senang, pandai-pandailah dia nak hidup. Berapa ramai mak ayah yang hanya fikirkan anak dia perlu senang di dunia, tetapi berapa ramai orang mak ayah yang mana dia fikirkan anak dia perlu selamat di dunia dan juga di akhirat. Hadirin hadirat muka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru ni kan saya tengok dekat dalam grup-grup WhatsApp kan, dia bangga dengan anak-anak dia dapat apa dia? Lulus cemerlang dalam apa dia? Dalam ijazah kita panggil pilot lah, dapat lesen pilot dan sebagainya. Dalam keadaan gambar anak dia yang dimasuk dalam grup WhatsApp tu tak pakai tudung. Saya geleng kepala. Apalah maknanya kejayaan dunia ini dengan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Apalah maknanya berjaya ini apa dia tuan-tuan? Mengundang kemurkaan yang mana kita ni rasa kita berjaya, tetapi orang mukmin ataupun kita kata Islam kata belum berjaya lagi tuan-tuan. Orang berjaya ni apa dia? Orang berjaya ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya, faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang berjaya? Orang yang mana dia ini terlepas daripada tangkapan Allah untuk dihumbankan dia ni dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kemudian dia ini dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ni baru betul-betul berjaya tuan-tuan.
Rumah besar, belum jaya lagi. Kereta banyak, belum jaya lagi. Isteri banyak, belum jaya lagi. Yang berjaya ni siapa? Yang mana dia ni layak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang nak bermegah-megah ni, dia beli tanah 1 ekar, dia buat rumah 1 ekar, tuan-tuan. Besar rumah dia besar. Bila nak panggil isteri dia punyalah besar, dia panggil Tima. Nak bagi tahu besarnya rumah dia ni. Panggil isteri dia pun payah. Kalaulah isteri anak dia semua keluar, duduk seorang-seorang ni, rumah besar 1 ekar ni, seram dia seram. Kerana nak bermegah-megah, tuan-tuan. Biar dalam hidup kita ni, kita buat untuk apa dia? Untuk keperluan kita semata-mata. Bukannya apa dia? Bukan untuk bermegah-megah. Ada orang kadang-kadang kan, benda tu tak perlu sangat pun. Tapi sebab nak bermegah-megah ni, dia beli kereta 10 biji. Dia pakai sebiji juga. Dia beli rumah 10 biji. Dia duduk sebiji juga. Dia cari harta ni, pagi petang, siang malam cari harta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pagi petang, siang malam kira cari harta ni, makan sepinggan juga, tuan-tuan. Tapi orang yang jenis nak bermegah-megah ni tak pernah ada rasa cukup dalam hidup dia. Tuan-tuan, dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala sebut apa dia? Ya, orang yang mana dia akan masuk dalam syurga Allah Ta'ala ini adalah orang yang mana dia tak nak ketinggian di dunia ni. Dia tak nak apa dia? Dia tak nak kemegahan kat dunia ni. Dia orang ni apa dia? Kita highlightkan dekat apa buku kita tu, tulis orang yang nak mana dalam hidup dia tawaduk, rendah diri. Orang yang dalam diri dia ada tawaduk, rendah diri, maka Allah akan tinggikan hidup dia. Hadirin hadirat muka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Melayu paling banyak sekali orang yang mana nak tunjuk kemegahan. Rumah besar, hutang. Kereta besar, hutang. Dalam hidup ni, dalam hidup dia nak bermegah-megah. Handset mahal, hutang. Handset mahal, iPhone Max tak apa benda, top up tak ada, tuan-tuan. Telefon mahal, top up tak ada. Hadirin hadirat muka Allah Ta'ala, nak bermegah-megah haji, tuan-tuan. Hadirin hadirat muka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan kita jauh daripada sifat-sifat tercela yang disebutkan oleh pengarang ini. Seterusnya apa, tuan-tuan? Seterusnya, kebahagiaan di negeri akhirat itu kami sediakan bagi orang-orang yang tidak hendakkan ketinggian di muka bumi dan tidak mahukan berlakunya kerosakan. Maknanya orang yang penghuni syurga ni apa dia? Orang yang tak nak kerosakan dekat dunia ni. Dalam hidup ni bukan kita rasa kerosakan harta benda saja, tetapi kerosakan dalam apa dia kita kata, dalam rumah tangga kita. Kita jaga sungguh anak-anak kita ni apa dia? Daripada hanyut. Tuan-tuan hadirin hadirat muka Allah Ta'ala, jangan kita bangga kita datang masjid surau, anak-anak kita subuh tak bangun lagi. Kita ni tok imam datang masjid kan, datang surau, anak kita kat rumah tak bangun lagi subuh. Subuh gajah. Malam-malam main game, main WhatsApp, Instagram semua, 1, 2, 3 pagi. Subuh kita kejut lihat. Dah tak bangun dia subuh. Jangan bangga, tuan-tuan. Besok nanti kita akan dihirit di mahkamah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hari tersebut semua orang dah tak mengaku anak, semua orang dah tak mengaku jiran. Kau siapa? Saya anak abah lah. Bukan. Semua nak selamatkan diri masing-masing, tuan-tuan. Kau siapa? Pak Abu, kan kita jiran sebelah rumah. Bukan. Kamu bukan jiran saya tak kenal kamu. Semua nak selamatkan diri masing-masing besok ke akhirat. Tuan-tuan, sebab itu kat dunia ni kita selamatkan semua orang. Jiran-jiran kita, anak-anak kita, pastikan apa dia? Turut serta. Kalau tuan-tuan ada anak yang mana tinggal solat di rumah, tuan-tuan, kalau Allah dia boleh tinggal, tuan-tuan jangan minta doa daripada anak tuan-tuan. Jangan minta lah. Kalaulah tuan-tuan, Allah pun dia boleh tinggalkan, yang bagi rezeki dia, yang bagi makan minum pada dia, dia boleh tinggal. Kenapa tuan-tuan dia tak boleh tinggal? Berapa ramai kita tengok kan, orang yang ada baru je kematian, anak-anak dia tidur nyenyak gitu je. Dia tengok orang dulu-dulu. Kalau ada je kematian kan, masing-masing anak ni berselingkuh dekat depan mak ni, buat apa dia? Baca Quran, ambil Yasin. Orang sekarang tak ada. Kejap je dia. Nangis-nangis kejap apa tu dah. Sehari, 2, 3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan, dah lupa mak. Hadirin hadirat muka Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ada anak yang mana dia ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia pasti akan ingat ibu dan ayah dia. Tuan-tuan hadirin hadirat muka Allah Ta'ala, aset yang mahal ni bukan apa dia? Yang kita kata anak kita ada rumah besar. Aset yang mahal ni bukan yang kita kata apa dia? Anak-anak kita masuk universiti. Aset yang mahal ni bukan yang kita kata anak kita berjaya di dunia. Tetapi aset yang mahal bagi seseorang itu apabila dia ada anak yang soleh. Anak yang soleh ni tuan-tuan, dia akan menghantarkan hadiah berbentuk doa terbaik, yang berbentuk doa anak yang soleh, yang mana dia boleh meringankan azab siksaan kubur kita.
Kita ni bukan tak pernah dalam hidup, tak pernah buat silap, pasti ada buat silap. Kalaulah kita tak sempat Allah ni nak ampunkan semua dosa kita di dunia, kita dibakar oleh apa dia? Di neraka Allah Ta'ala ataupun di azab kubur, kita ada anak-anak yang soleh ini yang mampu meringankan apa dia? Azab seksaan kita di dunia, di kubur nanti. Dengan satu tahap, doa yang dihantar oleh anak kita ini, hari demi hari meringankan ringan kita punya azab kita dekat kubur, dan akhirnya boleh membawa kita apa dia? Dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan apa dia? Dengan sebab doa-doa anak yang soleh. Tapi kita tengok hari ni berapa ramai ibu ayah yang mana dia hanya fikirkan kesenangan dunia je. Dibelikan motor, dibelikan telefon, dipasang wifi kat rumah dia. Dia untuk apa dia? Supaya anak dia seronok, senang. Supaya satu hari nanti anak dia kenang jasa, takkan kenang jasa. Ibu ayah yang mana dia hanya memberi kesenangan kepada anak-anak, pasti binasa. Bukan kenang jasa, binasa. Kenapa dia? Bila anak-anak kita dapat wifi, dapat apa dia? Dapat kenalan-kenalan Facebook, awet tah mana Korea dan sebagainya. Dapat pula game dan sebagainya. Lupa mak ayah besok. Bila kita meninggal, malam tu dia ingat. Besok dia sibuk buka akaun Facebook, Instagram, duk layan benda media ni. Hadirin hadirat muka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu pentingnya pendidikan agama terhadap anak-anak. Ustaz, takkan anak saya nak jadi pak lebay je. Takkan nak jadi tok imam je. Bukan begitu tuan-tuan. Biarlah seimbang kita ni. Biar kita jadi engineer yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biar kita ni jadi apa dia? Doktor yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Tak kisahlah apa pun profesional kita, tetapi yang penting bertakwa pada Allah Ta'ala. Kerana takwa ini break pada orang-orang beriman. Tuan-tuan ada kereta mahal, tapi tak ada break. Apa function dia? Confirm masuk gaung, confirm masuk longkang, tuan-tuan. Nak bagi tahu, dalam diri kita mesti kena ada break dia. Jadi apa break kita? Takkan polis belum tentu boleh break kita, tuan-tuan. Kita bayar rasuah, selesai, tuan-tuan. Betul tak? Polis tak boleh break kita. Mahkamah tak boleh break kita. Bayar rasuah, selesai. Jadi yang boleh break kita apa, tuan-tuan? Takwa. Bila kita ada takwa pada Allah Ta'ala, nak mencuri kita takut. Kenapa? Kita ada Allah. Ada yang melihat kita. Walaupun CCTV rosak, tapi ada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Sebab itu anak-anak kita, kalau ada takwa dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan kat rumah pasang CCTV ke, tuan-tuan ada di rumah ataupun tidak ada di rumah, anak-anak kita akan apa dia? Akan sami'na wa ata'na, tuan-tuan. Akan dengar dan patuh arahan Allah dan arahan kita. Hadirin hadirat muka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya apa? Dalam pengarang ni kata, tidak menghendaki kemegahan bukan bermakna menolak segala jawatan dan dari menjadi pemerintah. Yang dilarang ialah bermegah-megah dengan jawatan dan kuasa yang diberi. Maksud yang kita tak boleh megah-megah ni bukanlah maksud kita tak boleh pegang jawatan langsung. Bila sekarang ni contohnya dalam pemilihan masjid dan sebagainya, semua orang tak nak contoh. Kan? Saya tak nak apa, saya tadi dengar kuliah ustaz kata jangan bermegah-megah. Saya tak nak bermegah-megah. Silap tu. Maksudnya apa dia? Boleh, tetapi niat masing-masing. Niat nak apa niat? Niat nak bermegah tak? Kalau bukan nak bermegah tak ada masalah. Kita kadang-kadang beli kereta kan. Untuk apa dia? Keperluan ke untuk megah-megah? Kadang-kadang ustaz ni kereta mahal. Cakap je lebih ustaz ni. Tapi naik kereta mahal. Ustaz tu nak bermegah-megah lah tu. Bukan. Mungkin untuk apa keselesaan. Ustaz ni kadang-kadang ceramah jalan jauh. Jemputan sampai ke Pulau Pinang dan sebagainya. Pulau Pinang pergi pula Sabah, Sarawak dan sebagainya. Jadi takkan nak pakai apa dia? Takkan nak pakai kereta kancil je. Kesian ustaz tu kan. Jadi biarlah senang sikit, apa masalah? Hadirin hadirat muka Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Bukan tak boleh bermegah, tetapi untuk keperluan. Untuk keperluan kita. Bukannya apa dia? Untuk pandangan-pandangan manusia. Yang dimaksudkan kemegahan ini adalah untuk pandangan-pandangan manusia. Kan macam kita masjid-masjid kan yang dibina ni disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman ini masjid-masjid dibuat apa dia? Hanya untuk bermegah-megah, jauh daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam masjid dibina ni indah-indah tapi orang dia tak ada. Betul lah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biarlah kita buat sesuatu tu untuk apa dia? Untuk atas dasar takwa. La ussisa ala taqwa kata Rasulullah. Masjid ini dibina apa dia? Atas dasar takwa. Rasulullah zaman dulu dibina guna apa dia? Guna pelepah kurma je.
Guna apa dia? Batang kurma je. Tetapi apa dia? Tetapi oleh kerana dasar takwa menyebabkan apa dia? Menyebabkan ramai yang hadir. Oleh kerana kadang-kadang kita ni duit dibazirkan untuk apa dia? Untuk pembangunan masjid semata-mata, tapi bukan pengimarahan masjid, menyebabkan masyarakat jauh-jauh. Ustaz, saya dah panggil ustaz macam-macam pun, orang tak datang pun, kan? Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah apa dia? Kita ajak masyarakat. Masyarakat datang tak datang bukan kerja kita. Kerana hidayah ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat muka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kerana seorang yang diberi jawatan itu adalah memikul tanggungjawab dan amanah dan menyempurnakan tugas-tugas yang dipikul ke atasnya. Ia tidak ada kelebihan dari orang lain. Masing-masing memikul tugas dan tanggungjawab. Yang paling baik ialah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan jujur dan ikhlas. Lihatlah seperti Yusuf alaihi salam meminta supaya diberi jawatan Menteri Pertanian, Perbendarahan, negeri menjadi makmur di masa ia memegang jawatan. Dan dalam meminta jawatan boleh tak? Tengok Nabi SAW, dia boleh meminta jawatan dengan syarat apa? Dengan syarat memang kita layak dan kita tahu kalau orang lain pegang jawatan ni habis masalah. Habis kampung contoh, habis masjid contohnya. Jadi kita apa dia? Kita volunteer. Saya bagi jawatan daripada saya, insya-Allah saya boleh makmurkan masjid contoh. Itu boleh. Dengan syarat apa dia? Dengan syarat orang lain memang betul-betul tak layak. Kalau dipegang apa dia? Menyebabkan apa dia? Menjadi masalah. Ya, macam mana Nabi Yusuf alaihissalam apabila dia memegang apa dia? Dia memegang kota yang dinamai sebagai kota Al-Fayyum. Allah Taala perintahkan Nabi Yusuf alaihissalam untuk apa dia? Masa tu ada kemarau panjang. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ini dia membuat apa dia? Dia membuat kincir air. Banyak kincir air dan dia membuka kampung-kampung di sana. Dan kemudian walaupun kemarau tetapi apa dia? Semua ahli masyarakat di tempat tersebut dapat apa dia? Dapat cukup makan. Diperintah oleh siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Tuan-tuan, pemerintah ini terbaik. Siapa yang dapat adalah golongan-golongan orang yang takut pada Allah Taala. Kalaulah pemimpin ini dipilih ataupun dipimpin, pemimpinnya adalah orang yang takut pada Allah Subhanahu Taala, insya-Allah duit itu apa? Duit itu digunakan untuk jalan kepada ketaatan pada Allah Subhanahu Taala. Nak buat program-program ceramah mudah. Nak buat program-program keagamaan mudah. Tapi kalau duit ini dipegang oleh orang-orang yang bukan ahlinya, nak buat pusat maksiat mudah. Nak buat apa dia? Nak buat benda-benda yang Allah apa dia? Allah benci, Allah larang, mudah tuan-tuan. Sebab itu pentingnya duit-duit ni dipegang oleh orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat almarhumnya, orang tanya kepada Tuan Guru, "Tuan Guru, kamu ni bukan reti pun bab ekonomi ni." Kemudian Tuan Guru ni Abdul Aziz kata apa dia? "Saya memang tak reti bab ekonomi, tapi saya tak reti menipu," dia kata. Hadirin hadirat maka Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita ni bukan nak orang yang pakar saja, tetapi mestilah bertakwa. Kalau pakar saja, pakar menipu pun ramai. Sebab itu pentingnya apa dia? Pentingnya takwa tuan-tuan. Kerana takwa ini boleh selamatkan kita di dunia mahupun juga di akhirat. Ya, tuan-tuan hadirin hadirat muka Allah Taala, bila kita dalam bab memilih pemimpin, bukan kita semata-mata kita nak boleh kita ni kenyang dapat beras kempit saja, tetapi kita apa dia? Kita nak boleh pemimpin itu boleh selamatkan kita bukan saja di dunia, tetapi juga di akhirat tuan-tuan. Berapa ramai orang yang fikir, oh aku lantik dia ni supaya apa dia? Boleh selamat di dunia saja. Ya, berapa ramai orang yang nak dia ni, dia juga boleh selamat di dunia dan juga di akhirat. Kalau pemimpin yang bertakwa tuan-tuan, dia akan apa dia? Dia akan memastikan bahawa satu tempat itu mendapat apa dia? Baldatun thayyibatun wa baldatun ghafur. Mestilah mendapat pengampunan daripada Allah SWT. Bagaimana? Dengan tak adanya apa dia? Dengan tak adanya benda-benda yang haram yang Allah Ta'ala murka. Kita tengok tuan-tuan pentingnya ulama memimpin tuan-tuan. Macam mana yang berlaku di Palu. Bila ulama ni ditegur pada pemerintah, pemerintah cakap apa? Ulama kata jangan buat syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemerintah cakap apa pada ulama? Kamu ulama tak ada kuasa, dia kata tak ada kuasa. Jadi apabila berlaku sedemikian, Allah Ta'ala tenggelamkan bumi Palu. Allah Ta'ala kisah-kisah bumi Palu itu sekelip mata tuan-tuan. Kita tengok yang berlaku LGBT di Palu tuan-tuan, puluh ribu je. Nak dibandingkan kita tengok di Facebook LGBT ni bukan lelaki gagah bangun tahajud, bukan yang tu. Ini yang lesbian, gay, biseksual, transgender ni yang berlaku di mana? Di negara kita sebanyak 300,000 tuan-tuan. Orang yang followers tersebut.
Nak bagi tahu ramai Malaysia lagi. Kalaulah sedemikian tuan-tuan, bila-bila Allah Taala boleh tenggelamkan bumi Malaysia ini tuan-tuan. Hadirin hadirat maka Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah ada lagi orang-orang yang soleh yang bangun di malam hari, doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya dia memberi keselamatan kepada bumi Malaysia ini. Pusat tahfiz di Malaysia yang subur, malam-malam anak-anak kita bangun qiyamul lail doa pada Allah Taala minta keselamatan yang ada dekat bumi Malaysia ini, alhamdulillah. Hadirin hadirat maka Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya apa dia tuan-tuan? Seterusnya negeri menjadi makmur di masa ia memegang jawatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar, Umar, Osman, Ali semuanya telah memegang jawatan kepala negara. Apa yang menjadi hasrat dan cita-cita ialah menyempurnakan tanggungjawab dalam menuju keredaan Allah Taala dengan tetap mematuhi dan melaksanakan titah perintah Allah Ta'ala. Dalam hidup ni mesti kita apa dia tuan-tuan? Kita kena jelas kehidupan kita. Adakah orang ni dia tak tahu dalam hidup dia nak buat apa? Tuan buat apa kerja pagi, petang, siang, malam ni? Nak senang lah ustaz. Boleh beli Astro tengok Maharaja Lawak tergelak terbahak-bahak dia kata. Nak senang lah boleh tengok Upin Ipin dengan cucu. Tak datang di kuliah maghrib, tak datang dia. Seronok sangat dia kat dunia ni. Tuan-tuan, formula senang formula. Orang yang seronok sangat kat dunia ni, dia akan sengsara ke akhirat. Orang tua-tua dulu kan, dia pesan pada orang yang baru kahwin. Orang kan kalau kahwin dia seronok, dia pagi sampai petang, malam sampai ke pagi dia seronok. Seronok dia. Dia cuit dengan orang tua. Bang, simpan sikit seronok tu. Kan? Sebab dalam kahwin ni ada suka dan duka dia. Nak bagi dalam hidup ni jangan suka sangat. Tuan-tuan hadirin hadirat muka Allah Ta'ala, orang yang suka sangat ni kat dunia, buat maksiat, buat judi, buat zina, sengsara besok dekat akhirat. Tu je formula dia. Orang yang kat dunia dia tak takut pada Allah Ta'ala, dekat akhirat besok dia takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kat dunia dia buat maksiat suka hati dia, besok dekat akhirat dia dihumbankan, dia masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, na'uzubillah. Hadirin hadirat muka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Neraka Allah Ta'ala ni tuan-tuan panah tuan-tuan. Sebelum itu lagi kita akan bertemu dengan sakaratul maut. Sakaratul maut dia sakit tuan-tuan. Orang yang mana dia tak jelas dalam hidup dekat dunia ni, maka dia akan dilalai. Tapi kalau siapa yang tahu tentang bagaimana sakaratul maut ini, maka tuan-tuan, dia tak ada ruang untuk dia untuk dia ketawa tuan-tuan. Kalaulah ada family kita tuan-tuan yang meninggal dunia, dia boleh bangun ceritakan macam mana sakitnya mati tuan-tuan. Nescaya apa? Nescaya kita tak sempat nak gelak tuan-tuan. Tengok Maharaja Lawak langsung tak gelak tuan-tuan. Sebab apa dia? Seramnya kita dengan peristiwa yang dinamakan sakaratul maut. Maka macam mana sakitnya? Dalam sebuah riwayat menyebut apa dia tuan-tuan? Gunting ni dengan sejumlah gunting digunting-gunting diri kita. Dengan sejumlah gergaji diri kita. Kemudian kita ini direbus hidup-hidup tuan-tuan. Kemudian diambil sejumlah pedang, sebanyak 1000 pedang, kemudian ditusuk-tusuk dalam diri kita ni, daging-daging kita ni. Begitulah perumpamaan sakitnya sakaratul maut bagi orang mukmin, dan seringan-ringan sakaratul maut, na'udzubillahi min zalik tuan-tuan. Hadirin hadirat muka Allah Ta'ala, kalau orang mukmin ni dia tahu jelas hidup dia, bahawa apa dia, bila hidup ni adanya kematian. Bila adanya kematian, adanya apa dia, adanya yang kita kata sebagai apa dia, setiap amal kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala, dan baik buruk kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan hidup dia pasti akan teratur. Orang mukmin dalam hidup dia akan kejar 5 benda. Dia bukan fikir kemegahan, dia mesti kejar 5 benda. Yang pertama apa dia tuan-tuan? Dia akan kejar yang dinamakan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kejar hidayah Allah Ta'ala. Ni kenapa tak pakai tudung ni? Belum dapat hidayah ustaz. Bukan tak dapat hidayah, kita tak rebut hidayah tersebut. Hidayah tu ada di mana-mana. Takkanlah JKK masjid ni, AJK masjid ni nak letak apa dia, kain merah ni sampai dekat pintu rumah dia baru datang masjid. Nak macam tu sekali ke? Hidayah Allah di mana-mana. Ada di Astro Oasis, ada di TV Al Ijrah, ada di channel Tanyalah Ustaz, ada di radio Aikim, ada di masjid-masjid. Kita nak tak nak je, tak nak tuan-tuan. Tak payah datanglah. Buang masa je, dia kata buang masa. Hadirin hadirat maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rugi tuan-tuan, rugi. Orang yang tak datang majlis ilmu ni apa hukumnya tuan-tuan? Hukum orang yang tak datang majlis ilmu itu, kalaulah ilmu itu bersifat ilmu fardu ain, yang mana kita ni
tak tahu tentang ilmu tersebut, yang mana kita ada kesempatan untuk datang, kita tak datang, hukumnya berdosa tuan-tuan. Banyak mana dosa tersebut? Sepanjang mana, selama mana ustaz itu mengajar, selama itulah dosa itu mengalir tuan-tuan. Sebab apa berdosa? Sebab dalilnya talibul ilmi faridatan ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib. Jadi orang yang tidak buat kewajipan tersebut, maka berdosa dia. Contoh apa contoh? Contoh dia tak reti baca Al-Fatihah. Ada masjid anjurkan kelas tajwid. Berpuluh-puluh tahun dia tak pandai baca Al-Fatihah. Kelas tajwid ada, tapi dia tak datang tuan-tuan. Bukan kita salah dilahirkan dalam keadaan tak pandai tuan-tuan, tapi salahnya kita dimatikan dalam keadaan kita jahil. Kenapa dia? Kerana ilmu bersepah di sana sini tuan-tuan. Kita yang tak datang menghadiri. Banyak ada kelas-kelas online. Ini pun ada rakaman tuan-tuan, kita boleh dengar dan sebagainya kalau tak berkesempatan untuk datang. Hanya alasan saja yang apa dia? Yang kita cipta. Hadirin hadirat muka Allah Ta'ala. Dalam contoh saya, contohnya orang tak datang kelas tajwid ni contoh. Dia ada kesempatan, tapi dia apa dia? Dia tengok Upin Ipin dengan cucu kat rumah. Tak datang dia pergi majlis ilmu. Dia bukan ada keuzuran, dia tak ada keuzuran, tapi dia tak datang. Bila dia tak datang, menyebabkan apa dia? Sepanjang dia sembahyang Al-Fatihah dia tak betul, dan sepanjang itulah dia tidak diterima salat dia tuan-tuan. Bukan sebab dia ni, bukan sebab dia tak pandai, tapi dia tak nak pergi belajar tuan-tuan. Jadi sebab itu berdosa tuan-tuan. Kecuali kalau dia dah tahu dah, oh hari ni ustaz sekian-sekian bab apa dia? Bab mad iwan tajwid. Oh saya dah tahu dah. Tu tak apa tak datang. Kalau datang lagi baguslah untuk apa dia? Untuk refresh ilmu. Hari ni bab apa? Oh hari ni bab solat. Bab masbuk muafiq. Oh ini saya dah khatam dah bulan lepas. Tak datang tak apa. Kalau datang lagi bagus. Ini tahu. Oh saya tak reti bab masbuk muafiq. Masbuk selalu. Tapi tak tahu macam mana nak buat. Wah, ni nak teruskan ke, nak rukuk ke, macam mana ni? Tak tahu. Dan teruskan kejahilan tersebut. Bukan kita ni tak ada ilmu-ilmu yang ada di sekitaran rumah kita yang kita boleh hadir, ataupun kita tak dapat akses ilmu-ilmu daripada internet dan sebagainya. Kita yang tak nak. Menyebabkan apa dia? Menyebab tanggunglah dosa tersebut tuan-tuan. Hadirin hadirat muka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakan daya tuan-tuan, orang kita lebih suka akses benda-benda yang tak baik. Kalau ada Facebook, suka buka benda-benda yang tak baik. Instagram, buka benda-benda yang tak baik. YouTube, buka benda-benda yang tak baik. Lebih suka yang menari-nari itu yang lebih suka tuan-tuan. Hadirin hadirat muka Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah channel-channel tersebut yang buka siapa orang kafir tuan-tuan. Kita yang namanya Islam ni, bukalah channel-channel Al-Quran, bukalah channel-channel tazkirah, barulah menunjukkan kita betul-betul Islam tuan-tuan. Ini dah serban je lebih. Jangan ingat ustaz-ustaz serban pun tak buka juga. Kita pun tak tahulah, kita sangka baiklah. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, masing-masing kena jaga masing-masing lah. Tuan-tuan hadirin hadirat muka Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia? Kerana kita ni Islam. Jadi kita kena sungguh-sungguh kita ni Islam. Jangan kita ni nama je Islam. Nama apa? Islam bin Islam. Perangai kapal selam tuan-tuan. Jangan. Nama je Islam. Tapi tak yakin dengan Islam. Datang masjid, datang surau, tak yakin dengan Islam. Pergi bank buat apa dia? Buat loan pinjaman yang apa dia? Yang konvensional. Bukan Islamic bank. Dia tak yakin dengan Islam. Berapa ramai orang yang mengaku Islam, tapi dia tak yakin dengan Islam. Dia tolak Islam. Kenapa dia? Kerana dia tak minat dengan Islam. Kerana bagi dia Islam ini mengongkong. Islam mengongkong, ni tak boleh, semua tak boleh. Apa yang boleh? Allahu Akbar. Kerana bila dia tak yakin dengan Islam, orang ni akan tolak Islam. Orang Islam sendiri akan tolak Islam. Inilah masyarakat kita pada hari ini tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin hadirat muka Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai manusia ni dalam hidup dia, dia nak kemegahan. Tapi tuan-tuan, orang yang mana dia tolak kemegahan di dunia, dia nak kemegahan di akhirat, maka dia akan dapat. Kita ni kan malam-malam qiyamul lail pun kita nak cerita dengan orang tuan-tuan. Bila kita duduk dengan kawan-kawan kita ni, duduk kat belakang ni, malam tadi hujan kan? Pukul 2 suku hujan, 2.30 berhenti sekejap. Kenapa cakap macam tu? Tadi ke malam tadi? Kawan kata, tak, qiyamul lail, saya tahajud malam tadi. Nak cerita juga kat orang. Nak apa dia? Rasa kalau kita buat seorang-seorang ni, rasa kalau orang tak tahu, rasa macam tak komplit rasanya. Nak cerita juga. Kalau boleh tu, ada juga yang nak bagi, boleh cerita juga. Tuan-tuan. Jangan tuan-tuan, orang yang dia nak bermegah-megah dengan manusia ini tuan-tuan, habis begitu saja amal dia tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penat saja tuan-tuan.
Biar kat dunia ni penat kita berbaloi. Biar penat kita baloi. Ingat kita bangun malam tu tak penat tuan-tuan, penat. Ingat orang curi malam-malam tu tak penat, penat. Biar penat kita berbaloi tuan-tuan. Biar kita penat kita berbaloi. Kita kan pejam celik 40 dah. Pejam celik 60 dah. Biar penat kita kat dunia ni berbaloi. Jangan kita penat saja. Tapi apa dia? Tetapi apa pun tak dapat besok kita nak claim dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa sekolahkan anak? Sebab nak jadi orang yang hebat lah. Biar masyarakat bangga. Nampak? Nak hadirin hadirat muka Allah SWT, insyaAllah kita sambung lagi tuan-tuan. Yang dalam hidup ni tuan-tuan, biar kita jelas dalam hidup ni apa yang perlu kita dapat. Yang pertama tadi saya sebut, dalam hidup ni kita perlu, apa yang kita dapat adalah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita dapat adalah keberkatan dalam hidup. Ramai orang kan dalam hidup dia duit dia banyak, tetapi apa dia tak ada ketenangan. Kenapa dia tak ada keberkatan dalam hidup? Bila ada tabung lalu ni, dipikir 10 kali dia nak masuk ke tak masuk tabung ni, duit ni dalam tabung ni. Dia rasa berat. Hidup ni apa dia? Orang yang mana dalam hidup dia banyak sedekah dan infak, akan apa dia? Melahirkan keberkatan yang banyak dalam hidup dia. Walaupun sikit duit tersebut, tetapi dia jadi cukup tuan-tuan. Walaupun rumah tu sempit, tetapi dia terasa lapang. Ada orang ni rumah dia besar dah, tetapi dia terasa sempit. Kenapa dia? Kerana tak ada keberkatan tuan-tuan. Kadang-kadang kan, bang, besar rumah kita kecil ni bang, besarkan lagi. Besar dah ni, nak besar macam mana lagi? Banyak lagi bang, kita punya perabot-perabot yang kita belum beli dekat IKEA Ceras tu. Kalau boleh ni kata abang dia, kamu ni nak besar sangat, kita beli IKEA Ceras, duduk situ senang. Hadirin hadirat muka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kita ni bila tak ada keberkatan dalam hidup dia, bukan harta saja, dia punya ahli keluarga juga boleh apa dia? Punah ranah tuan-tuan. Sebab itu dalam hidup ni perlu ada keberkatan. Macam mana nak dapat keberkatan? Dengan apa dia? Dengan kita makan rezeki-rezeki yang halal tuan-tuan. Orang yang mana dalam hidup dia cari rezeki yang haram, Allah akan sempitkan rezeki yang halal dalam hidup dia. Bila rezeki yang haram banyak dalam tubuh dia, menyebabkan tindakan-tindakan akan menuju kepada perkara-perkara yang haram, dan berat untuk dia membuat ketaatan pada Allah Ta'ala. Nak apa dia? Nak sedekah berat, nak buat baik berat, nak bangun qiyamul lail berat, nak solat Jumaah berat, nak mengaji Quran berat, kerana tak ada keberkatan dalam hidup dia. Yang banyak apa dia? Yang banyak kekotoran-kekotoran yang belum dibersihkan dengan apa dia? Dengan taubat dan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, yang kita perlu dalam hidup adalah pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang dekat dalam dunia ni dia tak pernah buat silap? Siapa yang dia tak pernah datang office lambat? Siapa yang kat office dia tak pernah membawang tuan-tuan? Siapa yang kat office dia tak pernah tidur? Siapa kat office dia tak pernah apa dia? Dia tidak pernah curi tulang tuan-tuan. Nak bagi tahu ada kesilapan-kesilapan kita. Jadi kita perlu apa dia? Pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana tuan-tuan? Dengan banyakkan beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hidup kenapa kita terasa banyak sangat masalah?
Kerana kita kurang beristighfar pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, وَمَا يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang banyak beristighfar pada Allah, Allah akan berikan padanya banyak jalan-jalan keluar, tuan-tuan. Kerana kekusutan yang berlaku pada hari ini, kerana kita ni kurangnya beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyakkan kita memohon ampun di setiap kesilapan-kesilapan kita. Nak tunggu bila kita ni kalau kita tak nak istighfar? Umur kita ni makin hari makin bertambah, tapi amal ibadah kita makin lama berkurang. Kereta ni makin lama apa dia? Makin besar. Dulu ada kereta sorong aja. Sekarang macam-macam kereta ada. Mata belalang, mata kucing, macam-macam mata kita ada kat rumah kita. Rumah ni dulu rumah setinggan je. Sekarang ni dah membesar-besar. Kalau tak besar pun kita berubah apa? Owning, tambah itu, tambah ini. Kalau kereta pun tak tukar kereta pun, tukar sport rim. Nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu dalam hidup ni perlu bertambah. Bukan hanya keduniaan kita bertambah, tetapi juga dengan diri kita yang disebutkan dengan keimanan kita perlu bertambah, tuan-tuan. Hadirin hadirat muka Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, apa yang kita perlu ada, apa dia, tuan-tuan? Adalah ilmu, tuan-tuan. Biar dalam hidup ini kita penuhkan dada-dada kita dengan ilmu. Allah Ta'ala sebut, Kul hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama orang yang apa dia? Orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Tak sama, tuan-tuan. Orang yang tahu, dia ada ilmu, dia tahu kat mana anak dia perlu sekolah. Cikgu mana yang perlu anak dia belajar. Kemana duit dia perlu salurkan. Kemana dia patut dia pergi. Kat mana dia patut kerja. Oleh kerana kurangnya masyarakat kita dengan ilmu menyebabkan masyarakat kita pada hari ini terlalu kucak-kacir dan juga apa dia, terlalu lelah kita tengok. Anak-anak Melayu kita kerja di 7-Eleven, tuan-tuan. Angkat arak. Dosa orang yang angkat arak ni sama dengan orang yang minum arak, tuan-tuan. Kesian kita tengok anak-anak kita, tuan-tuan. Mereka banyak sangat ke gaji mereka sampai mereka sanggup dihumbankan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak berbaloi, tuan-tuan, tak berbaloi. Ada orang yang buka pasar malam ni dia sanggup tak solat maghrib, tuan-tuan. Kerana tak ada ilmu, tuan-tuan. Jual kangkung aja tak berbaloi langsung jual kangkung masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Hadirin hadirat muka Allah Ta'ala. Biarlah hidup kita ni berbaloi kat atas muka Allah Ta'ala. Jadi nak bagaimana hidup kita ni teratur, perlunya dengan ilmu, tuan-tuan. Jadi banyakkan kita pergi pengajian-pengajian. Jangan banyak duduk di kedai kopi dan ngeteh ngopi saja, tuan-tuan. Orang yang banyak duduk ngopi ngeteh ni, banyak angan-angan keduniaan dia. Tak Haji, berapa tanah? 2 ekar. Pak Haji umur 50, patutnya 50 ekar, Tak Haji. Nak bagi tahu apa dia? Orang akan bagi tahu sedemikian cerita keduniaan demi keduniaan yang menyebabkan angan-angan kita kepada dunia bertambah. Tapi kalau kita duduk di majlis ilmu, ustaz-ustaz akan ingatkan tentang akhirat. Menyebabkan apa dia? Menyebabkan kita punya angan-angan kita kepada akhirat bertambah. Hari demi hari, hari demi hari, kita akan tingkatkan amal kita dan kita akan makin lama makin tawaduk rendah diri. Bukan makin datang masjid makin riak kita. Bukan datang masjid makin banyak apa dia? Makin ujub takabur sum'ah kita. Tak pergi masjid tu ahli neraka kamu ni, ahli neraka. Oh, bahaya, tuan-tuan. Sebab itu perlunya apa dia? Perlunya kita belajar tentang sifat-sifat hati yang perlu kita perlu ambil dan kita perlu jauhkan. Mana yang baik kita ambil, yang mana tak baik kita jauhkan. Kemudian apa dia? Yang kelima, perlunya apa dia, tuan-tuan, dalam hidup ni keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biar dalam hidup ini kita utamakan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa ramai kan dekat dunia ni dia buat main-main redha Allah Ta'ala. Kau nak apa dia? Kalau kau nak redha Allah Ta'ala, pergilah sana. Aku nak apa dia? Aku nak dunia, dia kata. Aku nak keuntungan dunia. Kau nak redha Allah Ta'ala, kau punya pasal lah. Kau pergilah sana. Kan? Bila ada orang nak rasuah kita ni, tak boleh, aku takut dengan Allah Ta'ala. Redha Allah Ta'ala nombor 1. Kan? Kau nak sangat redha Allah, kau pergi ambil. Aku nak ambil rasuah. Aku nak kaya kat dunia ni. Berapa ramai orang main-mainkan dengan redha Allah Ta'ala, tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin hadirat muka Allah Ta'ala. Bila kita ni pegang genggam redha Allah Ta'ala ni, seolah-olah kita memegang bara api, tuan-tuan. Orang mukmin yang mengamalkan Islam bersungguh-sungguh nak dapat redha Allah Ta'ala, seolah-olah dia memegang bara api. Susah ni, panah. Tapi sebab apa dia? Sebab sayang Allah Ta'ala, sanggup dia berjalan di atas redha Allah SWT. Meskipun penduduk setempat benci dengan dia. Dengan apa dia? Dengan dia berkata benar, dengan dia buat benda baik, orang tak suka, tuan-tuan. Alah ni Pak Lebay ni, poyo je ni, munafik dia ni, munafik. Tuan-tuan hadirin hadirat muka Allah Ta'ala. Biarlah orang nak kata apa pun, yang penting redha Allah Ta'ala kita pegang sungguh-sungguh. Biar dengan tindakan kita ni yang menyebabkan kita apa dia? Yang menyebabkan kita pegang redha Allah, menyebabkan masyarakat benci. Apalah sangat, tuan-tuan. Bila kita kata benar ni, kita kata ni arak ni haram.
Satu kawasan kita tak suka kita, contoh. Kalau satu penduduk Meru benci kita, boleh pindah tempat lain. Boleh pindah Kapar, boleh pindah dekat mana kita kata Puchong. Bila boleh pindah Sedang. Satu Selangor tak suka kita, boleh pindah Perak, Johor dan sebagainya. Tapi kalau Allah tak suka kita, kat mana tempat kita nak duduk, tuan-tuan? Jadi penting kan redha Allah Ta'ala lebih lagi daripada apa dia? Redha manusia. Kadang-kadang kita terlalu ikutkan manusia, tuan-tuan. Redha Allah Ta'ala kita tolak tepi, tuan-tuan. Bila orang kata kita, tak boleh ni ustaz, nanti kalau saya tak buat macam ni, orang kata saya pula. Saya nak kahwin ni, orang kata 5 kemah tak cukup, paling-paling 10 kemah. Jadi saya nak ikut mana? Kamu ikut Allah Ta'ala. Tak payah yang pening-pening. Kalau saya ikut Allah Ta'ala, orang kata. Tuan-tuan, kalau orang kata, tuan-tuan, boleh makan tak? Boleh. Boleh minum tak? Boleh. Apa masalah? Boleh tidur? Boleh. Apa masalah kita? Orang kita kata ni tak boleh, orang kata. Orang ni, orang Melayu kita tak boleh kena kata, tak boleh. Padahal Allah Ta'ala mentionkan dalam Al-Quran ni, Allah kata banyak pasal kita ni, kita buat ada je, tutup telinga kita, tuan-tuan. Tapi kalau orang kata kejap je, kita mula terasa hati kita. Tuan-tuan, hadirin hadirat muka Allah Ta'ala, saya nak tanya kita siapa yang kita tak boleh dikata? Kita ni Tan Sri ke, YB ke, orang tak boleh kata kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, juga dikata, dicaci, dihina, tuan-tuan. Diberi apa dia? Ugutan bunuh. Siapalah kita, tuan-tuan, untuk tak boleh dikata, tuan-tuan. Jadi biarlah orang nak kata kita, yang penting redha Allah Ta'ala itu pegang kita, tuan-tuan. Biar kawasan kita, satu Malaysia, satu dunia benci dengan kita sebab kita menyatakan kebenaran, tak apa, tuan-tuan. Kerana kita memegang kemuliaan Allah Ta'ala, ketinggian orang mukmin ini di mana? Di sisi Allah Ta'ala. Orang yang mana dia hidup, dia nak kemegahan, nak masyhur, nak dipandang orang. Kita tengok kan sekarang trend. Satu trend kita, masyarakat kita pada hari ini, dia menunjukkan kebodohan diri dia menyebabkan dapat kemasyhuran. Dia sanggup apa dia? Dia sanggup dia buat tarian-tarian tahap apa dekat Instagram kan. Orang suka dia, dapat likers, followers ramai, tuan-tuan. Dia sanggup membodohkan diri dia. Nyanyi entah lagu apa-apa. Lagi bodoh dia nyanyi lagu macam itu, lagi suka orang, tuan-tuan. Lagi banyak follower dia. Padahal orang yang tak suka pun tengok juga. Ya, aku bencilah dengan orang ni, tapi duduk tengok juga tu, walaupun benci-benci pun. Orang sekarang ni trend dia nak memalukan diri dia untuk dapat follower ramai. Allahu Akbar. Berjuta pun follower kita, tuan-tuan. Seorang tak boleh follow kita dalam kubur, tuan-tuan. Allahu Akbar. Hadirin hadirat muka Allah Ta'ala. Tapi siapa yang dia follow Al-Quran, dia punya peneman dia Al-Quran, Al-Quran akan follow dia sampai dekat kubur. Yang mana dia nanti tak perlu jawab soalan-soalan kubur, yang tolong jawab siapa dia? Al-Quran. Duduk saja dia, duduk saja. Tenang dia yang menjawab amal-amal ibadah dia. Orang yang mana kat dunia ni nak kejar nama, kemasyhuran, follower, tak follow pun mereka dekat dalam kubur nanti. Ada 6-8 biji kereta BMW, banyak yang makan W yang sebiji pun tak boleh masuk dalam kubur, tak boleh. Ada banyak tanah ni, 10 hektar, 80 hektar sekalipun, tak boleh buat masuk kubur, tuan-tuan. Ada banyak apa dia? Pangkat jawatan yang berhormat Datuk Tan Sri Paduka dan sebagainya, hanya disangkut di batu nisan je, tuan-tuan. Jadi janganlah kita bangga dengan kemasyhuran dunia. Kita kejarlah kemasyhuran yang dinamakan dengan kebanggaan dan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah pandang kita, kita ada nilai di sisi Allah Taala. Kalau manusia je pandang kita, Allah tak pandang kita, apalah maknanya, tuan-tuan. Orang mukmin, dia kejar pandangan Allah berbanding pandangan manusia. Meskipun satu dunia tak suka dia, tetapi pandangan Allah Ta'ala, kemasyhuran di sisi Allah Ta'ala yang menjadi utama, tuan-tuan. Walaupun dia tak dapat BMW, banyak yang makan W, dia tak dapat rumah besar, dia tak dapat tanah banyak, dia tak dapat jawatan, tetapi dia kejar Allah Ta'ala, dia kejar kemasyhuran yang mana? Kemasyhuran yang dia akan dapat di akhirat nanti. Jadi itulah, tuan-tuan, yang perlu kita kejar, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan yang sedikit itu memberi manfaat kepada kita. Ya, tuan-tuan, mohon maaf atas kesilapan saya. Jadi sebelum mengakhiri, tuan-tuan, sukalah saya untuk apa dia? Kita zikir 2 kalimah yang sangat dicinta oleh Allah, walaupun ringan di bibir, namun sangat berat di timbangan mizan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zikir ini datang daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان
ثقيلتان في الميزان dua kalimah yang dicinta oleh Allah sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Dua kalimah yang ringan di bibir kita namun sangat berat di timbangan mizan Allah. Sama-sama kita amal insya-Allah dalam kehidupan seharian kita insya-Allah. Ya tuan-tuan, sebelum mengakhiri tuan-tuan, saya ada pengumuman, saya ada bawa madu tualang tuan-tuan. Jadi siapa-siapa yang memerlukan madu tualang ini untuk bantu program-program dakwah saya boleh dapatkan selepas daripada pengajian nanti. Dan yang tak bawa duit boleh ambil dahulu, boleh transfer je akaun. Dekat botol tersebut ada nombor akaun yang tuan-tuan boleh transfer insya-Allah. Jadi sama-sama kita tadah tangan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kesian pada kami ya Allah, dosa-dosa kami banyak ya Allah. Lebih-lebih lagi dosa terhadap mak ayah kami ya Allah. Ya Allah, kami merindui saat kami bersama dengan mak ayah kami ya Allah. Kami merindui saat kami makan bersama, salat bersama dan berjalan bersama. Kini mak ayah kami tak ada lagi di samping kami ya Allah. Banyaknya dosa kami ketika kami jahil dulu ya Allah, memalingkan wajah kami, mengguriskan hatinya ya Allah, sehingga deras air matanya laju jatuh ke bumi ya Allah. Kami bimbang dosa terhadap mak ayah kami menyebabkan kami menjadi ya Allah, rezeki kami menjadi sempit ya Allah. Ya Allah, hidup kami menjadi payah ya Allah. Ya Allah, justru itu ya Allah, jadikan tadahan-tadahan doa ini sebagai penebus pada dosa-dosa terhadap mak ayah kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu dalam hidup mak ayah kami ada buat silap ya Allah. Jangan kau bakarnya ya Allah, jangan kau siksanya ya Allah. Ya Allah, masukkan mereka di kalangan orang-orang yang saleh ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman syurga ya Allah. Kami yang mendadah tangan ini semua bakal-bakal jenazah ya Allah. Kami semua akan mati ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah, jangan kau matikan kami dalam su'ul khatimah ya Allah. Ada saudara-saudara kami, jiran tetangga kami baru saja meninggal dunia ya Allah. Mereka tak ada ruang dan peluang untuk bermohon ampun dan bertaubat dan buat kebaikan lagi ya Allah. Kami masih ada ruang dan peluang ini ya Allah. Beri kesempatan yang banyak pada kami agar kami istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan ya Allah. Jangan kau lalaikan kami dan hanyutkan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah, yang mana mereka nanti ketika mana kami meninggal dunia nanti ya Allah, sudilah mereka mendoakan kami ya Allah. Uruskan jenazah kami ya Allah, memandikan kami, membaluti kami dengan kain kafan ya Allah. Salatkan kami, seterusnya membawa kami, mengiringi kami ke perkuburan ya Allah, membawa kami perlahan-lahan ke liang lahat ya Allah. Ketika mana kami keseorangan dalam kubur nanti ya Allah, sudilah anak-anak kami mendoakan kami ya Allah. Jangan kau lalaikan mereka bermain game ya Allah, sehingga lupa untuk doakan ibu ayahnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yang menadah tangan ini sekiranya ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput ya Allah. Kami yang menadah tangan ini sekiranya ada sakit ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Beri kesabaran pada kami ya Allah. Kami yang menadah tangan ini ya Allah, sekiranya ada masalah keluarga, masalah kewangan dan masalah kehidupan ya Allah, bantulah kami ya Allah. Berilah sebaik-baik pertolongan ya Allah. Kami yang berdatangan ini sekiranya ada jodoh-jodoh yang belum sampaikan jodoh-jodoh kami ya Allah. Kami yang berdatangan ini sekiranya ada yang belum menerima zuriat, beri zuriat pada kami ya Allah. Kami yang berdatangan ini sekiranya ada zuriat, beri zuriat kami yang saleh dan salehah ya Allah.
Matikan kami dalam husnul khatimah, jangan kau matikan kami dalam su'ul khatimah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Segala yang baik datang pada Allah, kelemahan atas diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.